Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini Jumaat 8 Disember 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah Cara Hidup, Al-Islam Manhaju Hayah. Islam cara hidup. Kita nak cerita kepada masyarakat bahawa agama yang kita anuti ini dari Allah Azza wa Jalla kepada Allah, min wa ila. Allah yang turunkan syariat ini, dan kita orang beriman melakukannya kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Jangan duk niat kita buat kerja agama ni kerana orang tu, kerana orang ni, tak sah. Kita buat kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata. Barulah kita dapat pahala. Min wa ila, dari Allah kepada Allah, dari Allah untuk Allah. Pahala untuk kita, tapi kita kena buat kerana Allah. Jangan buat kerana orang. Rugi kalau buat kerana orang. Baik, sambungan kita pada kali ini muka surat 72 di bawah tajuk jenis-jenis keringanan. Ada 6 jenis keringanan at-takhfif dalam syariat ini, dan pembahagian rukhsah. Kita akan bagi rukhsah pula, kelonggaran ya, serta 8 sebab Allah Ta'ala jadikan sebab mendapat rukhsah, kelonggaran. Mari kita baca kitab, kalau tidak tak habis. Tajuk kita ni panjang tapi kita ringkaskan. Jenis-jenis keringanan at-takhfif. Telah dijelaskan bahawa pembahagian rukhsah mengikut kategori hukum terbagi kepada 2. Satu dipanggil rukhsah syar'iyyah, iaitu kelonggaran yang telah ditetapkan oleh syarak melalui Al-Quran dan hadis. Satu lagi dipanggil rukhsah mazhab ijtihadiyah, rukhsah berdasarkan ijtihad ulama-ulama fiqh menurut setiap mazhab, berdasarkan kepada Quran dengan sunnah. Mereka istinbat, tapi berbeza kepahaman masing-masing. Kita masih lagi dalam perbincangan tentang hukum hakam Islam yang disyariatkan di atas dasar rukhsah. Rukhsah makna kelonggaran ataupun kemudahan, dan keringanan yang sabit disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka jika kamu mengambil, beramal dengan rukhsah yang diberikan. Allah beri kita longgar, kita nak keras buat apa? Sebagaimana Allah SWT tidak suka kamu melakukan maksiat terhadapnya. Kalau kita tak ambil rukhsah, mungkin kita terjebak dengan maksiat. La, ambil rukhsah, jangan buat maksiat. Hadis ini rawahu Ahmad bisanadin sahih. Maka para pelajar sekalian, di bawah ini akan dibincangkan pembahagian rukhsah mengikut taraf keringanan at-takhfif dalam melaksanakan hukum syariat. Ia terbagi kepada 6 jenis, 6 kategori.
Panjang ni, kalau kita nak hurai satu-satu pakai gelak boleh. Tapi ana baca lah, hurai sikit lah. Yang pertama, keringanan dengan cara menggugurkan terus hukum asal. Hukum asal dia berat, lepas tu tukar terus. Macam mana? Tengok contoh. Sekiranya terdapat keuzuran atau perkara-perkara yang membenarkannya, maka digugurkan perkara itu. Contohnya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, gugur kewajipan untuk keluar menunaikan solat berjamaah kerana sakit. Ingat molek ni awal, bukan gugur solat, gugur solat berjamaah di masjid. Orang ni sakit, tak apa, tak pergi. Udara terlalu sejuk, Allah, kita keluar rumah nak pergi masjid, mari sengah tulan, undur balik. Angin kencang dan hujan lebat. Hujan lebat sungguhlah. Kalau kita keluar ni mungkin banjir, nak balik tak boleh. Kalau setakat hujan lebat biasa, bawa payung lepas lagi, elok kita pergi. Jangan ada alasan esok tak ada kelas. Kenapa hujan lebat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan para sahabatnya supaya menunaikan solat di tempat mereka. Ala wasallu fi rihalikum, solatlah di tempat kamu kerana hujan lebat malam tu, pada malam yang terlalu sejuk dan pada hari hujan. Dua, gugur kewajipan untuk keluar menunaikan solat Jumaat juga kerana sebab di atas. Orang sakit tidak berdosa dia tak pergi solat Jumaat. Penjelasan lanjut terdapat dalam kitab fiqh. Ini dia panggil cara orang cerdik. Tak payah cakap panjang lah, awak nak tahu, pergi buka kitab fiqh. Babul Jumaah, jumpalah. Tiga, gugur syarat menghadap kiblat ketika solat khauf. Tengah kita perang, masuk waktu solat, boleh maya tak ikut kiblat. Dalam keadaan takut diserang musuh dalam peperangan. Empat, gugur kewajipan menunaikan haji dan umrah bagi orang yang tak mampu. Allah kata, Subhanahu wa taala kata, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji wajib ke atas orang yang mampu. Tak mampu tak apa, tak berdosa tak pergi. Saya tak mampu ustaz nak pergi haji habis belanja 30,000, tapi saya baru je beli kereta 140,000. Macam mana agak? Terbaiklah awak lagi tu nyetai dia malaikatmu. Tak? Sebab awak tipu. Tak mampu nak pergi haji tapi beli. Ataupun saya tak mampu pergi haji tapi saya baru balik daripada London. Pergi melancong. Tak boleh. Tak mampu sungguh. Jangan tipu Tuhan. Surah Ali Imran 97. 5, gugur kewajipan berjihad fi sabilillah bagi orang yang sakit atau cacat. Dia cacat, tempang, nak pergi perang macam mana? Nanti orang duk tarik dia, orang nak lawan dengan musuh, gugur. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tak pergi berperang, iaitu tidak ikut berperang dan tidak mempunyai keuzuran, dengan orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Tapi kalau orang itu ada keuzuran, dimaafkan. Hak Tuhan marah ni surah An-Nisa 95, ghairu ulid darar. Dia sihat wal afiat tapi tak mau bagi berjihad. 6, gugur kewajipan solat kerana ketiada air dan debu untuk bertayamum mengikut pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik dan Abu Hanifah. Abu Hanifah dan Malik kata kalau tak ada air, tak ada tayamum, tak payah mayat sebab tak cukup alat. Namun begitu Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat wajib qada. Kena qada. Pendapat ini disetujui oleh Imam Tsauri dan Auza'i. Imam Malik pula berpendapat mengikut satu riwayat daripadanya menyatakan ia tidak wajib qada. Qada pun tak, pakai gugur terus. Bagi sebagian ulama yang muhaqqiqin,
ulama yang meneliti pandangan-pandangan dan dalil-dalil yang lain, yang wajib gugur hanya menggunakan air dan debu, tetapi solatnya tetap ditunaikan walaupun tanpa wuduk dan tayamum. Masalah ini dikenal dengan nama masalah faqidut tahuraini. Tulis anak, faqidu at-tahuraini, mana orang yang tidak ada dua alat suci, air pun tak ada, debu pun tak ada, maka dia kena solat. Dia panggil solat hormat waktu, sebab dia tak ada alatnya cukup. Contohnya orang ni main paracut. Kena paracut? Paracut tak kena? Siapa dia kena? Paracut. Payah terjun tu. Orang main naik helikopter, dia terjun turun. Lepas tu sakut atas pokok. Paracut dia tersangkut atas pokok. Tak ada orang boleh ambil rescue, tak mari. Waktu solat nak habis dah. Macam mana nak solat? Air tak ada, debu tak ada. Tak ada. Jadi kena solat hormat waktu. Macam itulah juga. Adakah kena qada balik? Itu khilaf. Kena qada balik ke tidak, khilaf. Kita bicara lebat lain. Baik. Itu dalam fiqh Syafi'i ada bahas tentang solat hormat waktu bagi orang yang tersangkut. Orang tak ada air. 6, yang ketujuh tu deh. Nombor 7, gugur qada puasa bagi mereka yang berbuka secara terlupa mengikut jumhur ulama. Orang ni dia makan tengah hari puasa, dia tak ingat. Kemudian puasa ni, astagfirullah, dia pun berhenti makan. Jadi tak payah qada puasa, teruskan puasa hari itu, menurut majoriti ulama. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu. Fa innama at'amahu Allah wa saqah." Sesiapa yang terlupa dia sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah disempurnakan puasanya pada hari tersebut, sesungguhnya dia telah diberi makan dan minum oleh Allah. Hadis dalam Bukhari. Mana tu harus dia makan, tapi ingat molek awal. Jangan tipu, lupa sungguh. Jangan buat lupa. Buat lupa, makan. Puasa hari ni. Puasa. Sengih suka. Lepok tak ada air betul tak. Itu tidak boleh. Itu tipu Tuhan nama dia. Kena puasa sungguh. 8, gugur kewajipan membayar denda kafarah bagi orang yang melakukan jima' pada siang hari bulan Ramadan kerana terlalu susah, terlalu fakir. Orang yang fakir, dia fakir harta ya, tapi ada isteri, tak fakir dengan isteri. Tengah hari Ramadan pun gomo juga. Menurut ulama Syafi'i dan satu riwayat daripada mazhab Hambali serta Isa bin Dinar daripada mazhab Maliki, bersandarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang orang Arabi datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu, binasa saya. Waqa'tu ahli fi Ramadan." Dia telah melakukan persubuhan pada siang hari Ramadan. Maka Nabi kata, merdeka seorang hamba. Allah, dia kata nak merdeka hamba, saya ada tengkok ni, ya raqabah ni. Puasa 2 bulan tu. Ya, hak sebulan ni pun beronadah ni. Pandai cakap dia. Bagi makan ni pula orang miskin. Dia kata nak bagi makan apa ke rumah kita, makan ni pun tak cukup. Akhirnya Allah Ta'ala mari rezeki dia, orang hantar mari seragam makanan, Nabi suruh dia pergi bagi. Dia tanya lagi, ala afqara minna, ya Rasulullah, nak pergi bagi ke siapa orang fakir Madinah ni? Ada orang lebih fakir daripada kami di Madinah ni? Ya Rabbi. Maka Nabi kata, khuzuhu fa'atim alak, ambil wakil makan ke keluarga murah. Hadis dalam Bukhari. Jadi sebagai ulama kata gugur sebab langsung tak ada. Ada sebagai ulama kata tak gugur, tapi dia panggil hutang.
Kalau dia kaya nanti kena bayar. Kalau tak kaya, maaf. Baiklah, ini contoh. Kalau kita nak bahas hukum fiqh, tak jalan lagi tak ni. Ana buat contoh je ni. Yang ke-9, boleh apa? Nombor 9. Gugun pelaksanaan hukum hudud, mencuri, zina, minum arak dengan sebab wujudnya syubhah, kesamaran. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, udra'ul hudud bisyubhat. Gugurkan pelaksanaan hukum hudud ke atas orang itu sekiranya ada syubhat, ada keraguan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah daripada Al-Hasqafi. Banyak lagi riwayat lain. Kenapa dia ambil ni? Udra'ul hudud bisyubhat. Jadi kita kata gugurkan hudud dengan sebab adanya syubhat. Ini dia panggil, ada kata dia ni, hadis ini sahih mauquf, hasan li ghairihi kalau marfu'. Jadi adalah, yang pentingnya ramai ulama mengatakan salihul lil ihtijaj. Bolehlah, sebab diguna pakai oleh ahli fiqh. Ahli fiqh ramai menggunakannya. Maknanya kalau ada keraguan, contohnya, kenapa awak mencuri? Kenapa awak minum arak? Saya baru masuk Islam, saya tak tahu arak ini sudah haram. Jadi kita kata ada syubhat. Ataupun beberapa perkara lah yang ditentukan oleh Tuan Qadi mengatakan ada keraguan dalam masalah ini, maka digugurkan. Hadis ini walaupun terdapat masalah dari segi sanadnya, ulama-ulama kata ada dhaif, ada lemah dan macam-macam, tapi melalui jalur sanadnya lain, ia diterima oleh sebahagian ulama sebagai hujah. Wallahu alam. Baik, nampaklah gambaran. Maknanya ada hukum digugurkan terus dengan sebab tak cukup syarat. Kita pindah kepada contoh yang kedua. Keringanan dengan cara mengurangkan, meringkaskan hukum asal. Bukan gugur terus, ringkaskan ataupun kurangkan. Contoh yang pertama, mengurangkan bilangan rakaat solat 4 rakaat kepada 2 rakaat bagi orang bermusafir. Dia panggil qasar salat, tanpa mengira sama ada solat itu fardu atau sunat. Dua-duanya boleh. Tapi solat sunat tak ada masalah lah, sebab dia qasada dua. Tapi orang panggil solat fardu jelas, yang 4 jadi 2. Contoh yang kedua, bagi orang yang sakit yang tidak mampu melakukannya, dikurangkan gerakan dalam menunaikan solat. Contohnya, sesiapa yang tidak mampu berdiri boleh menunaikan solat cara duduk. Tapi kena berdiri dululah. Kalau tak mampu baru duduk. Ni jalan boleh, pasar pagi, pasar petang boleh pergi, bawa kerusi lagi. Waktu nak duduk, pakai tu solat, pakai duduk tak kerusi lah, baru dulu. Manakala rukuk dan sujud yang tidak dapat disempurnakan boleh lakukan setakat yang mampu. Jadi kalau kita nak rukuk, nak sujud tak mampu, kita isyarat je. Sambil kita berdiri, isyarat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Terus sikit, isyarat. Itu dia panggil boleh dikurangkan, daripada hak sempurna kepada dikurangkan yang kurang sempurna. Contoh yang ketiga, keringanan dengan cara menggantikan dengan hukum yang lain. Ganti. Dia panggil at-takhfif ilal badal. Ringkaskan kepada hukum lain, hukum yang lebih ringan. Contohnya, menggantikan wuduk dengan dan mandi wajib bagi orang yang uzur atau tiada air kepada tayamum. Orang ni tak ada air, dia hanya hadas besar, junub, boleh je dengan tayamum. Jauh jarak tayamum dengan mandi tu, jauh benar. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala surah Al-Ma'idah ayat 6,
ya ayyuha apa ni, wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu, mu sakit, mu tak ada air, mu batal wudu, tak ada air, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka tayamulah dengan debu tanah yang bersih. Ayat ni panjang tapi ana tidak nak tafsir ayat, kita hanya nak ambil part contoh dalil daripada ayat. Surah Al-Maidah ayat 6. Contoh lain, gugur kewajipan puasa Ramadan bagi orang tua. Orang tua tak larat, dia boleh puasa setakat pukul 10 pagi ya contoh, tak lagi dah jam, dia boleh buka puasa. Ila badal, ganti dengan bayar fidyah cupok beras 700 gram setiap hari, boleh. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib ke atas orang yang tidak berdaya untuk berpuasa kerana tua, sakit muzmin, sakit yang berterusan, tak mampu nak puasa, membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Dia panggil ni at-takhfif ila badal, maknanya ringan kepada ganti, tinggal terus asal. Yang keempat, kategori yang keempat, keringanan dengan membawa ke depan, menyegerakan. Boleh kita ringan, kita percepatkan. Apa dia? Contoh yang pertama, membawa solat asar ke dalam waktu zuhur. Kita ni kita berhenti zuhur dah ni, nak berhenti solat asar pula tak ada masa, ataupun travel bah kita tak berhenti dah, atau kapal terbang, maknanya yang pentingnya ada kelonggaran. Maka boleh kita sembahyang asar dalam waktu zuhur, jamak takdim, dan membawa solat isya ke dalam waktu maghrib. Ia dikenali dengan nama jamak takdim. Terdapat nas-nas yang mengharuskan melakukannya dalam keadaan tertentu, seperti musafir, sakit. Orang sakit, dia nak buat pembedahan pukul 3 petang. Doktor kata pembedahan kita ni panjang ni, mungkin 3 jam, mungkin 4 jam. Maknanya mungkin dia akan sedar pukul 10, pukul malam nanti. Maknanya asar dia tak sempat. Maka dia jamak takdim, solat selalu zuhur dengan asar jamak takdim, tapi jangan diqasar. Dia panggil jamak tamam, sebab dia bukan musafir, cuma dia sakit, dia panggil jamak tamam, tidak qasar, boleh jamak. Orang jamak qasar ni mana? Ni orang musafir, ataupun orang siddatul khauf. Ataupun siddatul khauf pun ada tempat dia pergi di kampung dia, dia tak qasar juga. Wallahu alam, itu panjang pula huraian dalam kitab fiqh. Satu. Contoh yang kedua, menyegerakan membayar zakat kerana membantu untuk mempercepatkan melakukan kebaikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara dia juga, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menyegerakan sedekahnya, zakatnya sebelum cukup haul, sebelum cukup tempoh. Baginda sallallahu memberikan kebenaran untuk melakukannya. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Hafidh Ibnu Hajar menilai sanadnya kuat, qawi. Sekarang ni Palestin, Gaza sedang dikhianat oleh Yahudi. Kita punya zakat Ramadan baru kita keluar. Zakat kita Ramadan tahu. Berapa bulan lagi nak Ramadan? 4 bulan, 5 bulan lagi. Jadi kita pun boleh kita segerakan zakat kita 5 bulan lagi, kita keluar sekarang, kerana keadaan terdesak darurat, boleh bayar. Contohnya orang ni sakit kuat, perlu pada ubat-ubatan yang cakap dasar. Dia miskin, boleh terima zakat.
kita nak bagi zakat, zakat saya tak cukup masa, zakat saya bulan Ramadan 5 bulan lagi, mati aku 5 bulan lagi, kita nak ubat sekarang, boleh kita takdimkan zakat, tapi niat untuk tahun ni. Faham eh? Alhamdulillah. Takhfif, keringanan yang kelima, keringanan dengan melewatkan atau menangguhkan ibadat. Pula dah. Tadi cepat, ni tangguh, lewat. Contohnya melewatkan solat zuhur dan melakukannya pada waktu asar, serta menangguhkan solat maghrib sehingga masuk waktu isya. Ini dikenali dengan nama jamak takhir. Jamak apa? Jamak takhir. Maknanya kita perlewatkan kita punya tempoh, perlewatkan kita punya solat. Zuhur masuk dah, tapi kita dalam musafir, tak nak berhenti kereta, kapal terbang, tak sampai lagi ke airport, ke destinasi. Jadi boleh kita niat, ya Allah, aku lewatkan solat zuhur ni dalam waktu asar, saya tangguhkan solat maghrib dalam waktu isya. Itu dibenarkan. Itu dibenarkan oleh syarak. Kita kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah. Kalau tak ada hal ni, penat kita, berat. Diharuskan melakukannya dalam keadaan tertentu seperti musafir, solat ketika haji seperti solat di Muzdalifah. Hak sunatnya Nabi, dia tak solat maghrib di Arafah, dia solat di Muzdalifah, haji. Pada malam raya kurban bagi jemaah haji, kerana sakit, tak ada orang, dia sakit, terlantar, tak ada orang nak angkat dia, buduk tak ada, anak dia pergi kerja, anak dia balik pukul 5 petang, maka dia niat jamak takhir dengan asar, tapi solat dia jamak tamam, bukan jamak qasar. Hujan lebat, hujan lebat, nak pergi masjid tak boleh, dan keuzuran lain yang mengharuskan takhir, kita tengoklah keadaan yang ada itu, wallahu alam. Contoh yang keenam, tanda apa? Contoh yang keenam, keringanan melakukan ibadat sedangkan perkara yang menghalangnya masih wujud. Kita ni ada halangan, tapi kita boleh buat kerana rukhsah keringanan. Contoh ni sedap. Kalau tak ada contoh tak nampak. Sah solat orang yang telah beristinja dengan batu. Istinja dengan batu, istinja dengan apa ni, dengan tisu. Siapa dia pernah istinja dengan batu sini? Semenjak kita belajar fiqh ni, istinja dengan batu, istinja dengan kayu, istinja dengan air, tak kira air, nak batu. Akak tanya apa? Siapa dia pernah istinja dengan batu? Sorry habuk tak ada. Ada, membuat mana? Istinja dengan tisu? Mungkin ramai sikit. Lepas kita toilet dengan batu prank tu, ada kau tak ada lagi saki baki najis? Ada ke tak ada? Mesti ada. Acuk pergi colek dengan tangan pun. Betul tak? Maka dia kata, dan masih terdapat kesan sisa najis yang tidak akan hilang dengan sempurna kecuali dengan air. Air pun tak kena sabun lagi. Maka itu dimaafkan. Itu dimaafkan mengikut syariat Islam. Maaf. Boleh. Jangan colek bau. Dimaafkan. Sebab itu waktu kita tidur, lepas pada bangun tidur, kita tangan kita ni jangan ceduk dalam air, kena basuh dulu. Basuh dia tangan. Sebab Nabi kata la tadri aina batat yaduhu, mu tak tahu tangan mu tidur mana. Biasa tangan dia cari tempat panas. Tak, kalau tidur tangan dia duduk mana? Tempat panas. Tempat panas mana? Dia pergi cari parking celah paha tu. Enggak, adalah kesan-kesan najis tu. Tiba-tiba sudah bangun tidur, mungkin ambil pergi celup air, minum. Pergi basuh tangan dulu. Itu dia panggil illah. Ada kesan najis. Dimaafkan. Contoh yang kedua,
Dimaafkan setengah najis kerana terlalu sedikit, sikit sangat, susah untuk mengelakkannya, atau terlalu sukar untuk menghilangkannya. Contohnya, najis di kaki lalat yang hinggap pada orang sedang solat. Lalat ni biasa dia hinggap mana? Atas tempat kotor, tempat najis. Sudah dia hinggap, dia punya mau atas dayumu. Ada najis dekat kaki dia? Mesti ada. Itu dimaafkan kerana terlalu sedikit. Ada lagi. Tanah di jalan yang mengenai pakaian. Kita jalan atas tanah nak pergi masjid, ujian seluk mesti ada lekat. Apa ni seluk dia tu di pakaian, itu dimaafkan. Sedangkan jalan itu terdedah kepada najis dan kotoran, percikan air kencing yang terlalu sedikit yang tidak dapat dilihat oleh mata yang normal. Kalau ada lah orang ni kencing, mungkin ada percikan sikit sangat, itu dimaafkan. Tapi kalau banyak kena basuh, darah atau nanah luka dengan syarat ia keluar sendiri daripada tubuh, bukan dengan sengaja dikeluarkan. Kita tengah semaya, tiba-tiba luka kita tu keluar darah sikit, itu dimaafkan. Ini contoh pelajar. Kalau nak kira semua, pagelak kita tak habis contoh ni. Tapi orang kata madailah. Daripada tak tahu, kita sudah tahu. Jadi lo ni takhfif ada 6 kategori. Ingatlah tak? Ingat dah 6 kategori. Yang pertama dia panggil apa? Mengurangkan, merengkahkan hukum asal. Yang kedua, ganti dengan yang lain. Rengkah hukum asal ni kita kata apa tadi? Qasar solat. Ataupun ganti dengan tak boleh diri, boleh duduk, itu ringkas. Yang kedua, menggantikan. Apa dia? Tayamum, ganti daripada wudu. Fidyah, ganti daripada puasa. 2. 3, membawa ke hadapan. Contohnya boleh jamak takdim, ataupun percepatkan zakat sebelum tempoh haul kerana keperluan terdesak. Keperluan terdesak. 5, keringanan dengan melewatkan atau menangguhkan ibadat, iaitulah kita buat zuhur jamak takhir, maghrib jamak takhir. Itu dikata contoh menangguhkan. Tadi kata boleh percepatkan zakat, lalu ni saya nak tangguh zakat pula boleh? No, tidak boleh, sebab hak pakai miskin sedang menunggu, tiba-tiba kita tangguhkan. Ini masalah. Yang keenam, dibenarkan melakukan ibadat sedangkan ada lagi kesan-kesan halangan tu masih wujud. Maknanya hasanya kalau keluar najis tak boleh solat. Tapi oleh kerana awak istinja dengan batu, kesan istinja tadi masih ada, dimaafkan. Kesan masih ada, dimaafkan. Ataupun keluar darah yang sedikit, itu kira dimaafkan. Jelaslah kita 6 jenis anwa' at-takhfif. 6 jenis anwa' at-takhfif. Tamatlah kita 6 perkara. Agaknya para pelajar, para pencinta ilmu boleh memahaminya, boleh faham dengan cara yang baik, insya-Allah. Kita pindah pula kepada masalah yang seterusnya, pembahagian rukhsah, keringanan mengikut sebab. Sebab apa awak ambil rukhsah? Kenapa ambil keringanan? Di bawah ini adalah jenis rukhsah yang dikira menepati kehendak asas kelonggaran dan merangkumi kebanyakan hukum fiqh. Hak ni hak jadi ni. Apa contoh? Yang pertama, rukhsah, kelonggaran disebab darurat. Seorang mukallaf itu dibolehkan rukhsah, mengambil kelonggaran, maksud dia, jika berlaku sesuatu hal atau dalam keadaan bahaya. Contohnya,
kesukaran yang terlampau besar yang diikuti boleh mendatangkan bahaya atau keburukan ke atas nyawa, tubuh badan, akal, harta dan keluarganya. Kerana itu, pada ketika itu dia diberi kelonggaran sama ada untuk melakukan perkara yang haram, meninggalkan yang wajib, atau boleh melengahkan untuk mencegah berlakunya mudarat yang pada sangkaannya biasa dengan syarat-syarat yang telah diputuskan oleh syarak. Payah ni nak itu ni disebabkan oleh darurat dikata. Jadi boleh. Contoh di sini orang ni musafir masuk dalam hutan, bekalan makannya dia putus bekalan makannya tak ada. Sudah nak pergi berburu, dia punya panah tombak dia hilang habis dah. Tiba-tiba dia jumpa seekor kijang mati makan di harimau. Rima tinggal sikit lagi. Boleh tak boleh dia makan? Boleh dia makan, sebab kalau tak makan dia mati, nak keluar tak boleh daripada hutan. Itu dia panggil darurat. Maka oleh kerana darurat itu diberi kelonggaran untuk dia makan bangkai dengan sebab nak menyelamatkan nyawa dia. Tak makan sekadar lah, jangan duduk main BBQ lagi, buat cicah air asam 3 rasa lagi. Sedap bunyi. Makan bangkai tak? Lah. Makan sekadar nak ambil lapar untuk dia terus perjalanan. Itu dibolehkanlah. Jadi boleh. Berdasarkan perkara ini, lahirlah kaedah-kaedah yang masyhur, antaranya ad-daruratu tubihul mahzurat. Tulis ku Arab. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan beberapa perkara yang larang dan seumpamanya. Ni zaman kita hari ni, zaman ubat-ubatan melalui kilang-kilang yang dibuat oleh non-Muslim orang bukan Islam. Kita tak tahu bahan dia mari daripada mana. Ada setengah orang kata tak wajib usul. Kita kata tak wajib usul, tapi sudah tahu macam mana nak tak usul. Dia tulis dah dia punya isi kandungan dia buat daripada gelatin hayawan. Biasanya negara kafir ni gelatin hayawan tak sembelih. Lembu tapi tak sembelih. Macam mana? Kita tak ada pilihan lain, ubat lain tak ada. Darurat. Tak makan mati pula contohnya. Lain. Banyak lagi lah contoh-contoh. Kita kena belajar lepas ni, dia panggil qawaid fiqhiyah. Ingat ni para pelajar, kena belajar apa? Qawaid fiqhiyah. Rasa tingkatan berapa belajar? Tingkatan 5 kita belajar qawaid fiqhiyah. Itu penting tu. Sebab nak belajar kaedah-kaedah dalam fiqh. Baik. Kita pergi kepada dua. Rukhsah disebabkan al-hajiyah. Al-hajah. Hajah ni keperluan. Dia pelajar-pelajari. Kalau kata darurat, keperluan terdesak. Kalau tak makan boleh mati. Ataupun susah yang melampau. Yang kedua ni keperluan hajiat, maknanya kalau tak ada ni susah kita nak hidup. Boleh hidup lagi tapi susah. Itu beza di antara keperluan daruriyat, keperluan hajiat. Satu lagi dipanggil tahsiniyat. Tahsiniyat ni macam kosmetik. Kosmetik ni. Kita ni kalau kita pakai baju, ilah dah sejuk tak? Ilah dah. Tiba-tiba kita tambah selah lagi pula. Itu dia panggil tahsiniyat. Nak comel lagi. Yang ni jauh sikit lah. Baiklah. Contoh dia, hajat atau keperluan pula terbagi pada dua, iaitulah keperluan umum dan keperluan khusus. Ada dua. Sebagai contoh, beberapa akad muamalat yang bertentangan khilaf dengan qiyas atau terdapat pengecualiannya daripada asas penegahan, seperti jual beli as-salam. Kita beli cara tempahan. Awak mau jual apa?
durian, king, musang. Ambil 10,000, aku nak durian king berapa kilo. Durian belum ada lagi. Tak apa, nanti buah tapi dia tokel lah. Jangan pula nak beli durian pergi belinya orang yang jual apa ni, jual selipar di pasar malam lain tu. Kita beli dengan tokel. Itu dia panggil bai'us salam. Tempoh awal, ambil kemudian. Kalau kira tak boleh beli benda tak ada, tapi uruhnya insya-Allah durian dia jadi, maka boleh. Al-ariyah dari sudut pinjaman banyaklah, kita tak urai satu-satu lah. Al-qirad, pelaburan. Pelaburan macam tu juga, kita risiko melabur ni, tak tahu untuk rugi, tapi kita kena melabur baru boleh duit. Kalau tidak, siapa nak bagi duit ke awak? Al-musaqah, pajakan. Al-ijarah, kontrak sewa. Al-ju'lu, saguati. Ana rasa ana hurai dah dalam siri yang lepas cerita ni dan sebagainya, kerana keperluan dan hajat manusia terhadapnya. Wallahu alam. Penutup, sebab-sebab yang membawa kepada rukhsah. Dalam Islam ini dia panggil mazinnatul masyaqqah, punca masyaqqah, kesusahan bagi masyarakat ni ada beberapa sebab. Dalam kitab kita ni tulis 8 sebab. Kalau kita hurai satu-satu panjang, tapi cukup saya sebut je. Yang pertama, musafir. Musafir dia panggil mazinnatul masyaqqah, punca masyaqqah kita sekarang musafir, jalan. Maka diberi kelonggaran, boleh buka puasa, ganti hari lain, boleh qasar solat dan jamak. 2, ditimpa sakit. Orang sakit boleh tak puasa, ganti hari lain. Tak mampu nak solat berdiri, boleh duduk. Dan juga beberapa ubat-ubatan yang tak ada pilihan kecuali darurat, maka terpaksa digunakan. Kata-kata terpaksa digunakan. Jangan mudah-mudah. Yang ketiga, terlupa, an-nisyan. Kerana apa? Nabi sebut dalam hadis, rufi'al qalam, diangkatkan pena daripada orang yang tidur, orang terlupa dan orang gila. Na'udzubillah. Kenapa buat ni? Astaghfirullah, aku terlupa. Itu dimaafkan. Yang keempat, tersalah, al-khata' wan nisyan. Khata' dengan terlupa ni adik-adik kembar. Tersalah, itu juga dimaafkan. Tapi ada kalanya maaf saja, ada ketikanya dia panggil al-afu ila badal, maaf kepada ganti. Maaf tak berdosa tapi kena ganti. Itu ada juga. Panjang pula lah. Kita tunggu lagi dalam siri yang lain, mungkin ada tajuk, mungkin ada contoh-contoh lain. Yang kelima, OKU, orang kurang upaya. Kurang upaya, makna orang ni tak gerak dah. Orang lain kena pergi prayer, dia tak apa, tak pergi berpas sebab dia OKU, dimaafkan. Yang keenam, was-was. Ada juga was-was. Bukan was-was akak takbir 10 kali, tu was-was karut nama lagu tu. Mana kita was-was ada keraguan dalam benda yang kita nak buat. Aku tak percaya ni. Mu tawah ni berapa kali dah? 5 ke 7? Baru 6 dia kata. Kalau ni kena tambah satu lagi, sebab dia tak yakin. Sebenarnya tak boleh buat tawaf 7 kali je, tapi oleh kerana awak suah tambah satu lagi. Kalau tambah sengaja berdosa, sebab kita menambahkan satu syariat yang tidak dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, al-mu'allafah, mu'allaf, baru berjinak, baru masuk Islam. Ingat ke cerita 3 orang mu'allaf semaya, ingat dah? Tak. Tengah semaya tikus lalu. Hak seorang kata, tikus. Hak yang kedua kata, jangan cakap, guru marah. Hak seorang lagi kata, muja aku tak cakap. Kau nak agak. Tiga-tiga tu kecek belakang dah. Tapi dia mu'allaf nak kata mana? Sabarlah kita ajar apa ni. Cerita maknanya orang yang baru mu'allaf dimaafkan. Tapi ada tempoh mu'allaf.
Jangan mu'alah pak tua. Setengah orang ni mu'alah pak tua pada. Jangan. Yang ke-8 dipanggil umumul balwa. Umum balwa. Umumul balwa, yang ni keperluan asasi umum. Maknanya benda ni darurat benar, semua orang guna belaka dah. Itu panggil umumul balwa. Contohnya dia kata macam orang pergi tawaf tu. Masa tu burung terlalu banyak, terbayar dekat Kaabah, dia berak situ. Jadi kalau terpijak sikit-sikit dimaafkan, sebab payah nak nak lari. Itu dia panggil umumul balwa. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Kita kata alhamdulillah setakat itu dululah para pelajar. Untuk pagi ni insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan masuk bab yang akan datang ni sangat penting. Ini di antara punca ana tulis makalah ini, sebabnya kita tengok orang balah kuat, berkelahi, kata mengata, tuduh menuduh dahsyat. Maka saya tulis satu buku, nama dia Memahami Ikhtilaf. Ada buku tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Tapi buku tu habis, maka dia masuk dalam ni, dia masuk dalam buku besar ni. Tak apalah, insya-Allah dalam sidang yang akan datang, jangan lupa pada hari Jumaat depan, tajuk dia Memahami Ikhtilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.